Adakah kenaikan gaji minimum akan menghancurkan majikan kecil, atau ia sebenarnya satu langkah penting dalam memperbaiki taraf hidup pekerja di Malaysia? Inilah persoalan kontroversi yang kita akan kupas dalam video kali ini. Dengan kenaikan gaji minimum daripada RM1.500 kepada RM1.700, banyak pihak tertanya-tanya sama ada ini keputusan yang tepat untuk semua lapisan masyarakat. Kerajaan baru-baru ini telah mengumumkan pelarasan gaji minimum ini sebagai sebahagian daripada Belanjawan 2025, dan Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Kiong menegaskan bahawa kenaikan ini adalah untuk pekerja di sektor asas, termasuk mereka yang terlibat dalam industri 3D yang terkenal dengan keadaan kerja yang kotor, bahaya, dan sukar. Sim jelas menyatakan bahawa gaji minimum ini tidak boleh dijadikan gaji permulaan untuk semua pekerja. Majikan digesa untuk tidak menyalahgunakan kenaikan ini dengan menggunakan gaji minimum sebagai penanda aras bagi semua pekerja tanpa mengira kelayakan atau kemahiran mereka. Menurut Steven Sim, pekerja dengan kelulusan akademik dan kemahiran tinggi harus diberikan gaji yang setimpal dengan kelayakan mereka, bukannya sekadar bergantung kepada kadar gaji minimum. Tetapi, adakah semua majikan akan benar-benar mematuhi saranan ini? Dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, terdapat kebimbangan bahawa majikan mungkin mengambil jalan pintas dengan membayar semua pekerja pada kadar minimum walaupun mereka mempunyai kelayakan yang lebih tinggi. Jika perkara ini berlaku, pekerja yang lebih berpendidikan dan berkemahiran mungkin merasa tidak dihargai, dan ini berpotensi menyebabkan aliran keluar bakat dari negara ini. Kesan aliran keluar bakat bukanlah sesuatu yang boleh diambil ringan. Jika Malaysia kehilangan tenaga kerja yang mahir dan berpengalaman, kita berisiko menghadapi kekurangan pekerja yang berkualiti sekaligus menjejaskan produktiviti dan daya saing negara. Ini tentunya akan memberi kesan negatif kepada majikan dalam jangka masa yang panjang. Steven Sim juga menekankan bahawa jika majikan tidak membayar gaji yang sewajarnya, mereka mungkin kehilangan pekerja yang baik dan syarikat-syarikat akan menghadapi kesukaran untuk menarik bakat yang berkualiti. Di sinilah pentingnya majikan untuk memahami bahawa pelarasan gaji ini tidak hanya memberi manfaat kepada pekerja, tetapi juga kepada ekonomi secara keseluruhan. Apabila pekerja mempunyai kuasa membeli yang lebih tinggi, mereka akan berbelanja lebih, yang seterusnya akan merangsang pertumbuhan ekonomi tempatan. Usahawan kecil dan peniaga tempatan akan mendapat manfaat daripada kenaikan gaji minimum ini apabila pekerja berbelanja di perniagaan mereka. Dengan kata lain, kenaikan gaji minimum ini boleh membawa limpahan ekonomi yang positif bukan hanya kepada pekerja tetapi juga kepada majikan dan ekonomi setempat. Namun, apakah majikan kecil benar-benar dapat menampung kenaikan ini? Kerajaan telah memberikan tempoh penyelarasan sehingga 1 Februari 2025 bagi majikan yang mempunyai lebih daripada 5 pekerja, manakala majikan kecil yang mempunyai 5 pekerja atau kurang diberi sehingga 1 Ogos 2025 untuk mematuhi kenaikan gaji minimum ini. Walaupun tempoh yang diberikan dilihat munasabah, terdapat kebimbangan bahawa majikan kecil, terutamanya yang mempunyai sumber yang terhad, mungkin sukar untuk menyesuaikan diri dengan kenaikan gaji ini. Bagi majikan-majikan ini, kenaikan gaji mungkin dilihat sebagai satu beban tambahan yang boleh menjejaskan keuntungan dan operasi perniagaan mereka. Sebaliknya, bagi pekerja, kenaikan gaji minimum ini adalah satu langkah yang sangat dinanti-nantikan. Ia bukan sahaja dapat memperbaiki taraf hidup mereka, tetapi juga memberikan mereka
kuasa membeli yang lebih tinggi. Dengan inflasi yang semakin meningkat, kenaikan ini dilihat sebagai langkah penting untuk mengekalkan kesejahteraan pekerja, terutama mereka yang berada di sektor berpendapatan rendah. Walaupun begitu, kenaikan ini juga perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Adakah kenaikan ini benar-benar mencukupi untuk menampung peningkatan kos sara hidup yang semakin membebankan rakyat? Majikan juga diingatkan supaya tidak melanggar undang-undang berkaitan gaji minimum ini. Stephen Sim menggesa pekerja untuk melaporkan sebarang pelanggaran kepada Kementerian Sumber Manusia agar tindakan sewajarnya dapat diambil. Ini menunjukkan bahwa kerajaan serius dalam memastikan pekerja mendapat hak mereka dan majikan yang gagal mematuhi peraturan ini akan dikenakan tindakan tegas. Kesimpulannya, kenaikan gaji minimum ini menimbulkan pelbagai persoalan. Di satu pihak, ia adalah satu langkah yang baik untuk membantu golongan berpendapatan rendah meningkatkan taraf hidup mereka. Dan manakala di pihak yang lain, terdapat kebimbangan bahwa majikan, terutamanya majikan kecil, mungkin tidak akan mampu menampung kenaikan ini. Namun, jika dilaksanakan dengan baik, kenaikan gaji minimum ini berpotensi membawa manfaat besar kepada ekonomi negara. Jadi, apakah pandangan Anda? Adakah kenaikan gaji minimum ini satu langkah yang positif atau ia bakal menambah beban kepada majikan? Adakah gaji minimum sepatutnya dijadikan penanda aras untuk semua pekerja atau adakah kita perlu mempunyai sistem yang lebih fleksibel yang mengambil kira kelayakan dan kemahiran setiap individu? Mari kita bincangkan dan kongsikan pendapat Anda dalam ruangan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe.